Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 akan menerangkan dan membicarakan mengenai house inspection. Kumpulan 5 terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu Azim, Fatirawan, Hafizuddin, Syazwan dan saya, Arif. Apa itu CI7? CI7 ini merupakan satu sistem penilaian kualiti untuk kerja pembinaan bangunan. Iaitu satu standard ini dibangunkan oleh Jabatan Kuasa Teknikal Penilaian Kualiti dan Pembinaan dan juga dengan kerjasama Construction Industry Development Board Malaysia, iaitu CITB. CI7 ini mempunyai 5 klausa, iaitu antaranya ialah yang pertama, NXA, iaitu Quality Standard for Structural Works. Yang kedua ialah NXB, iaitu Quality Standard for Architectural Works. Yang ketiga ialah NXC, iaitu Quality Standard for M&E Works. Yang keempat ialah NXD, iaitu Quality Standard for External Works. Dan yang terakhir NXE, iaitu Defect Scope for Assessment of Architectural Works. Akta Perlindungan Pengguna 1999 ataupun Akta 599. Tujuan Akta 599 ialah memberikan peruntukan bagi perlindungan pengguna berkaitan barang dan perkhidmatan, menentukan tiada wujud perlakuan mengelirukan dan memperdaya serta amalan tidak seksama yang dibuat oleh peniaga, dan akhir sekali menentukan pengguna terjamin ke atas keselamatan barang dan perkhidmatan peribadi. Akta 599 Seksyen 32. Seksyen 32, garanti tersirat mengenai kualiti boleh terima. Ia menyatakan bahawa jika barang dibekalkan kepada pengguna, maka hendaklah tersirat suatu garanti bahawa barang itu adalah daripada kualiti boleh terima. Sesuatu barang itu ada disebabkan daripada kualiti boleh terima jika sesuai bagi semua maksud yang baginya barang daripada jenis yang berkenaan itu lazimnya dibekalkan, dapat diterima dari segi rupa dan kemasan, bebas daripada kecacatan yang kecil, selamat dan tahan lama. Bagi Tribunal Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu KPKT, terdapat dua tribunal iaitu Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah TTPR dan Tribunal Pengurusan Strata TPS. Antara peranan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah TTPR adalah sebagai forum alternatif untuk menyelesaikan pertikaian mengenai perumahan antara pembeli rumah dengan pemaju perumahan. Seterusnya, mendengar dan menentukan tuntutan atau pertikaian yang timbul daripada perjanjian jual beli yang dibuat antara pembeli dan pemaju perumahan Malaysia seperti di bawah subsection 16N-2 Akta 118. Terdapat dua bentuk tuntutan yang boleh difailkan di TTPR iaitu tuntutan teknikal dan tuntutan bukan teknikal. Tuntutan teknikal merupakan tuntutan disebabkan kecacatan mutu kerja atau bahan-bahan yang digunakan tidak mengikut plan seperti yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli, manakala tuntutan bukan teknikal merupakan tuntutan bagi kelewatan penyerahan milikan kosong vacant possession. TTPR juga memastikan semua aduan diberi maklum balas sekurang-kurangnya dalam tempoh 14 hari bekerja dan tuntutan tidak melebihi RM50,000. Beralih pula kepada peranan Tribunal Pengurusan Strata TPS. Peranan TPS adalah sebagai forum alternatif untuk menyelesaikan pertikaian mengenai isu-isu pengurusan strata. Antara pihak yang berhak mengemukakan tuntutan adalah seperti pemaju, pembeli, pemilik termasuk pemilik asal, ejen pengurusan, perbadanan pengurusan subsidiari, perbadanan pengurusan dan badan pengurusan bersama JMB. Peranan TPS juga adalah mendengar dan menentukan apa-apa tuntutan yang diperuntukkan dalam bahagian 1 jadual keempat Akta 757 dan tuntutan tidak melebihi RM250,000. Seterusnya, mari kita lihat HTA, Akta Pemajuan Perumahan Jadual G. Jadual G digunakan untuk jualan hartanah di mana ia dijual secara hak milikan individu, iaitu untuk tanah dan bangunan seperti rumah teres dan banglo. Kemudian, Jadual H. Jadual H digunakan untuk jualan hartanah bersifat kondominium, iaitu untuk bangunan dipecah bagi seperti flat dan rumah bangsa puri. Seterusnya, klausa berkaitan kecacatan bangunan. Klausa yang pertama ialah klausa 20, iaitu air, elektrik, pipe gas dan penyaluran telekomunikasi. Klausa ini menyatakan bahawa pemaju bertanggungjawab dalam menyediakan segala bekal utiliti seperti keperluan saluran air, elektrik dan pengkabelan telekomunikasi bagi kegunaan pemajuan perumahan tersebut. Klausa yang kedua pula ialah klausa 26, iaitu tempoh liability bangunan. Klausa ini menyatakan bahawa apa-apa kecacatan, pengecutan atau kekurangan pada bangunan tersebut yang menjadi getaran kepada pembeli dalam tempoh 18 bulan selepas tarikh penyerahan pemilikan kosong hendaklah diperbaiki dan diperbetulkan oleh penjual dalam tempoh 30 hari dari penerimaan notis bertulis mengenainya daripada pembeli, dan jika kecacatan, pengecutan ataupun kekurangan lain pada bangunan itu tidak diperbetulkan oleh penjual, maka pembeli berhak mendapat balik daripada penjual kos perbaiki dan memperbetulkan segalanya. Baiklah, berikut merupakan floor plan untuk house inspection kami. Daripada house inspection yang kami laksanakan, kami dapat mengenal pasti 25 kecacatan di luar maupun di dalam rumah. Baiklah, kecacatan yang pertama merupakan kesan letak pada dinding. Seterusnya ialah kesan cat tidak bersih, tidak kemas dan kotor. Kemudian, terdapatnya jurang antara jubin, tidak rata dan tidak kemas. Samping itu, terdapat juga kesan bocor dan retak pada siling. Dan yang kelima, terdapatnya kesan dinding retak dan cat merekah. Bukan itu sahaja, kecacatan yang keenam adalah kesan pintu merekah dan menghasilkan bunyi apabila buka dan tutup. Selain itu, kesan bocor dan siling retak. Seterusnya, kesan simen yang tidak kemas pada permukaan dinding. Kemudian, permukaan dinding tidak rata, berlekuk dan retak. Manakala kecacatan yang ke-10 adalah kesan retak pada dinding. Kecacatan yang ke-11 dapat dilihat apabila jubin merekah, tidak rata dan tertagal. Selain itu, terdapat kesan bocor pada bahagian siling bilik. Seterusnya, kesan cat tertanggal pada permukaan tangga. Kecacatan yang ke-14 ialah kesan tidak rata dan berlekuk pada pintu, dan kesalahan yang ke-15 ialah kesan cat tidak rata pada bingkai pintu utama. Kejahatan yang ke-16 iaitu entrance door lock berkarat. Seterusnya ialah kesan cat tidak rata dan tidak kemas pada dinding. Kemudian, terdapat cat tertanggal di antara permukaan dinding dengan bingkai pintu. Di samping itu juga, terdapat cat tertanggal di antara permukaan dinding dan bingkai pintu. Dan kejahatan yang
ke-20 sembel lekuk dan tertanggal pada dinding. Kecacatan yang ke-21 ialah kesan cat tidak bersih, tidak kemas dan kotor. 22 ialah kesan tidak rata dan tidak kemas serta berkarat pada bingkai tikam. Yang ke-23 pula ialah soket lampu bilik tidak berfungsi. Yang ke-24 ialah saluran sinki berkarat dan yang terakhir nombor 25 ialah penutup longkang berkarat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.